Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lagi kita pada bab 10 Matematik Pengguna Pengurusan Kewangan. Ini ialah bahagian yang ketiga Matematik tingkatan 4 KSSM. Jadi pada bahagian yang ketiga ini, kita masih lagi pada standard pembelajaran 10.1.1, di mana kita nak mengetahui bagaimana kita nak mewujudkan pelan kewangan. Okey, proses yang ketiga, proses mewujudkan pelan kewangan. Okey, pengurusan kehidupan berdasarkan pelan kewangan membantu seseorang memantau aliran tunai. Terdapat dua komponen penting dalam pelan kewangan yang dibina, iaitu sumber pendapatan dan juga perbelanjaan. Okey, pendapatan terdiri daripada pendapatan aktif dan juga pendapatan pasif. Di mana perbelanjaan terdiri juga kepada dua, perbelanjaan tetap dan perbelanjaan tidak tetap. Okey, jadi kita tengok pendapatan aktif dan pendapatan pasif ini apa dia. Okey, pendapatan aktif merupakan pendapatan utama, iaitu contohnya gaji, allowance, komisen dan sumber kewangan lain. Manakala pendapatan pasif terdiri daripada sewa yang diterima, faedah yang diterima, dividen dan lain-lain. Kedua-dua pendapatan ini merupakan aliran tunai masuk. Okey, pendapatan aktif ni maksudnya secara pasar dia, kita buat, kita dapat. Contohnya kita kerja, kita dapat upah kerja itu. Jadi itu kita panggil pendapatan aktif. Di mana pendapatan pasif pula, kita buat kerja itu sekali, kita dapat banyak-banyak kali. Kita tengok contohnya sewa yang diterima. Contohnya kita beli rumah dan kita sewakan dan kita dapat bayaran sewa bulanan tiap-tiap bulan. Okey, faedah yang diterima. Faedah yang diterima ni contohnya kita menyimpan dalam akaun simpanan tetap, di mana dia menawarkan faedah sekian-sekian setiap tahun selagi kita tak mengeluarkan simpanan itu. Jadi itu pun kita simpan sekali, kita akan dapat banyak-banyak kali selagi kita ikut syarat dia. Dan dividen. Dividen ni contohnya kita melabur dalam unit amanah saham. Dan kita akan dapat dividen tiap-tiap tahun selagi kita tak mengeluarkan ataupun menjual unit amanah itu. Okey, perbelanjaan pula, kita tengok perbelanjaan tetap ialah perbelanjaan yang mesti dibayar atau dibelanjakan seperti sewa rumah. Kalau kita sewa rumah, kita kena bayar tiap-tiap bulan. Bayaran insurans untuk perlindungan keluarga, ansuran rumah. Okey, insurans dengan ansuran ni lain. Insurans ini perlindungan. Ansuran ini bulanan bayaran rumah. Ansuran kereta dan juga bayaran kad kredit. Contoh bayaran kad kredit ni, contoh kita beli barang berharga 2,000 dan kita buat plan bayaran secara bulanan selama 10 bulan. Maksudnya kita tetap kena bayar 200 sebulan dalam masa 10 bulan atas bayaran kad kredit 2,000 tadi. Okey, seterusnya perbelanjaan tidak tetap akan berubah setiap bulan mengikut corak perbelanjaan seseorang individu. Contohnya seperti perbelanjaan petrol. Jadi kita tak boleh tetapkan perbelanjaan petrol itu. Dia mungkin berubah-ubah tiap bulan. Mungkin kita akan kerja jauh sikit, mungkin kita akan kerja dekat sikit. Itu contohnya, pergi ke mana-mana. Jadi kita tak boleh tentukan secara tetap berapa banyak, tapi kita boleh anggarkan sahaja. Barangan dapur, pembayaran bil elektrik, bil air dan sebagainya. Kedua-dua perbelanjaan ini merupakan aliran tunai keluar. Kalau pendapatan, aliran tunai masuk. Kalau perbelanjaan, aliran tunai keluar. Okey. Aliran tunai positif akan wujud jika jumlah pendapatan melebihi jumlah perbelanjaan. Maksudnya pendapatan kita lebih pada perbelanjaan, kita panggil dia aliran tunai positif.
Aliran tunai negatif akan wujud jika jumlah pendapatan kurang daripada jumlah perbelanjaan. Maksudnya pendapatan kita kurang daripada perbelanjaan. Maksudnya kita belanja lebih daripada pendapatan. Okey, kita ada langkah mewujudkan pelan keuangan. Kita ada 6 langkah, iaitu langkah yang pertama, menentukan tujuan yang hendak dicapai bagi matlamat jangka pendek dan jangka panjang. Jadi kita tentukan tujuan dahulu. Okey, langkah kedua, kita membuat anggaran awal untuk mencapai setiap matlamat. Langkah yang ketiga pula, kita mengira simpanan bulanan yang diperlukan untuk mencapai matlamat jangka pendek dan panjang. Langkah yang keempat, kita menganalisis tabiat perbelanjaan kita. Kita ni boros berbelanja ke belanja berjimat cermat. Jadi kita analisis tabiat perbelanjaan kita itu. Okey, langkah yang kelima, kita menetapkan tempoh masa untuk mencapai setiap matlamat tersebut. Dan langkah yang terakhir, kita menentukan strategi pendapatan yang akan membantu mencapai matlamat keuangan. Jadi ini adalah 6 langkah bagi mewujudkan pelan keuangan. Okey. Jadi contoh matlamat keuangan seseorang individu. Jadi seorang individu itu contohnya dia dalam umur 25 tahun dia nak kahwin dengan simpanan dengan kos kahwin dia RM15,000. Lepas tu dalam umur 30 tahun, 5 tahun lepas itu dia nak ada kereta sendiri dengan harga kereta itu RM80,000. Lepas tu umur 35 tahun dia nak ada rumah sendiri. Harga rumah itu RM150,000. Okey, 55 tahun dia nak melancong dengan kos RM50,000 dan umur 60 tahun dia bersara, dia kerja kerajaan, umur bersara 60 tahun dia nak wang persaraan dia ada RM1 juta. Jadi ini adalah contoh matlamat keuangan seseorang individu. Okey, pengurusan keuangan yang cekap membantu seseorang menyusun strategi yang perlu diambil terhadap corak perbelanjaan supaya dapat mengumpul simpanan bulanan. Contohnya Mira, umurnya 22 tahun. Kita tengok itu matlamat dia berkahwin, ada kereta, ada rumah, melancong, simpanan persaraan. Jadi kita buat dalam bentuk jadual. Contohnya dia start 2019, dia nak kahwin umur 25 tahun. Jadi dia ada 3 tahun lagi. Jadi sasaran dia umur 2022 dia akan berkahwin dengan kos RM15,000. Dia kos RM15,000. Jadi komitmen simpanan sebulan dia 417, di mana RM15,000 ini dibahagikan dengan 3, dibahagikan dengan 12 bulan. Jadi kita dapat 417 secara kasarnya. Okay, sama juga memiliki kereta, dia target RM20,000 untuk bayar pendahuluan. Jadi dia cakap 30 tahun, maksudnya dari 25 ke 3 tahun, maksudnya tempoh dia 5 tahun. Dan lepas dia kahwin 2022, dia nak 2027 dia ada kereta. Jadi dia kira-kira dia dapat 334 komitmen simpanan sebulan daripada 2022 ini. Dan sama juga memiliki rumah, berapa banyak dia nak. Jadi kita buat seperti biasa, melancong tadi dan simpanan persaraan. Apa strategi dia untuk melaksanakan pelan kewangan itu. Okey, kita pergi pada contoh yang kedua, buku teks muka surat 276. Ni Encik Derek menerima pendapatan aktif sebanyak 3,000 dan pendapatan pasif 1,000 sebulan. Okey, dia juga ada perbelanjaan 1,350, perbelanjaan tetap, tidak tetap 650. Jadi kita tengok, hitung aliran tunai bulanan Encik Derek, jelaskan jawapan anda. Okey, penyelesaian dia. Okey, aliran tunai senang untuk kita buat. Kita asingkan pendapatan dan juga perbelanjaan. Apabila kita asingkan dalam bentuk jadual ini, kita boleh tahu jumlah pendapatan 4,000, jumlah perbelanjaan 2,000. Jadi kita tahu aliran tunai positif apabila pendapatan lebih daripada perbelanjaan.
Kalau negatif, jika pendapatan kurang daripada perbelanjaan. Jadi di sini kita tengok sini, pendapatan lebih daripada perbelanjaan. Maka, aliran tunai Encik Derek ini ialah aliran tunai positif. Di mana sebanyak 2,000 adalah baik kerana Encik Derek mempunyai lebihan ni 2,000 setelah ditolak perbelanjaan. Hal ini membolehkan beliau melabur atau menghadapi situasi kecemasan jika berlaku. 2,000 tu banyak lebihan dia boleh buat pelaburan dan juga simpan bagi situasi kecemasan. Jadi ini ialah aliran tunai positif. Okey, kita tengok soalan B pula. Jelaskan aliran tunai Encik Derek jika pendapatan pasif Encik Derek tidak wujud. Iaitu yang 1,000 tu tak ada. Dan perbelanjaan dia meningkat 60% daripada yang asal tadi. Okey, ini yang asal. Ini yang asal di mana pendapatan dia dah tak ada. Dah tak ada pendapatan pasif 1,000, jadi jumlahnya 3,000. Yang ini perbelanjaan asal, jumlah 2,000. Tetapi dia dah meningkat 60%. Berapa banyak? Itu 60%. Jadi kita kira 60% darab 2,000 meningkat sebanyak 1,200. Jadi jumlah perbelanjaan baharu Encik Derek ialah sebanyak 3,200. Jadi di sini pendapatan ditolak perbelanjaan 3,000 tolak 3,200 ini kita akan dapat negatif RM200. Di mana ini ialah aliran tunai negatif. Kalau dalam accounting dia akan buat kurungan ini mewakili negatif ini. Jadi Encik Derek ini mempunyai aliran tunai negatif bagi situasi B ini. Jadi sebanyak 200 aliran tunai negatif, mungkin dia menggunakan kemudahan kad kredit bagi mengatasi masalah kewangan. Jadi dia biasanya dia berhutang lah. 200 ini berhutang. Berhutang 200 sama ada menggunakan kad kredit ataupun dia pinjam dengan orang lain. Okey. Seterusnya kita pergi contoh yang ketiga, buku teks muka surat 276. Okey, ini Cik Janani Comel Molek ialah seorang guru swasta. Beliau menerima gaji sebanyak 3,500. Beliau juga mengajar tuition dan memperoleh upah sebanyak 1,000. Selain itu, beliau menyewakan rumahnya dengan sewaan RM850 sebulan. Okey, dia ada bagus Cik Janani ni, dan juga mempunyai perbelanjaan tetap sebanyak 1,200 dan perbelanjaan tidak tetap sebanyak 600 sebulan. Hitung aliran tunai bulanan Cik Janani, jelaskan jawapan anda. Okey, jadi kita tengok dulu pendapatan dan juga perbelanjaan. Okey, gaji dia 3,500, upah tuition 1,000, rumah sewa, ini pendapatan pasif ini, rumah sewa 850. Perbelanjaan dia, perbelanjaan tetap 1,200, perbelanjaan tidak tetap 600. Jadi kita tengok di sini, kita dah boleh nampak dah 5350 ni lebih besar daripada 1,500. Jadi dia ada lebihan 3,550, iaitu aliran tunai positif. Aliran tunai Cik Janani ini aliran tunai positif. Jadi Cik Janani mempunyai aliran tunai positif. Ini yang saya bagi tahu tadi. Lebihan pendapatan ini boleh dilaburkan ke dalam unit amanah, menderma sebahagian kepada badan kebajikan dan sebagainya lah. Bergantung kepada Cik Janani lah. Dia nak buat apa duit dia kan. Lebihan 3,550 ini. Jadi dia boleh buat lah. Beli rumah lagi ke. Buat set up pusat tuition ke, sebab dia ada buat tuition juga, improve lagi dan banyak lagi lah apa yang dia boleh buat dengan lebihan 3,550 ini. Jadi saya sekian dahulu untuk bahagian yang ketiga. Okey, jangan lupa untuk pergi kepada video seterusnya, video bahagian yang keempat. Kita pergi kepada bahagian yang keempat dan jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Sekian, terima kasih. Wassalam. Wallah.